All right. Okay. Now, so first we see here, Dania is here. Okay, guys. So cikgu nak ikut anda punya this one. We follow this one first because I have to tell you the pengenalan, then only saya boleh mulakan kerja saya. So it's okay, kita pergi slow pun tak apa, as long as you orang faham, betul kan? Okay, because this is very new. As long as saya nak anda faham betul-betul. Okay, right, very good. Okay, now, so first of all sayang, bab yang pertama, kita akan belajar tentang warisan negara bangsa. Nah, warisan negara bangsa, apa yang kita waris daripada negara bangsa? Nah, negara bangsa adalah negara yang menunjukkan satu bangsa. That is negara bangsa. Jadi, kita adalah negara bangsa Malaysia, negara yang menunjukkan bangsa Malaysia. Can you understand? Boleh faham? Apa itu negara bangsa? Negara bangsa adalah nation state. Nation state. Negara yang menunjukkan satu bangsa. Kita adalah bangsa apa? My dears. Kita bangsa apa? Tetap apa bangsa? Shame on you all. Kita adalah bangsa Malaysia. So, kita nak lihat bagaimana asalnya negara bangsa kita. The first of all, kita akan lihat bagaimana sebelum kedatangan Barat. Bagaimana kita punya negara bangsa sebelum kedatangan Barat daripada Kesultanan Melayu Melaka, after that and everything. Now, bahagian yang kedua, that is 1.1. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana kita punya ciri-ciri negara bangsa semasa Kesultanan Melayu Melaka. This because ciri-ciri negara bangsa moden, there are two. Negara bangsa, there are two. One is the modern one today. Okay, another one is mengikut Kesultanan Melayu Melaka. So dua-dua ciri ini adalah berbeza. They don't follow because different. So kita akan lihat pada ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka dulu. Kemudian kita akan lihat bagaimana sistem pentadbiran dan undang-undang mereka. Apa undang-undang yang digunakan? Peranan pemerintah dan rakyat. So that is kita punya bab pertama. Now once we habis dalam warisan negara bangsa, kita akan lihat kepada nasionalisme. Apa itu nasionalisme, my dears? Children, apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah semangat cinta akan negara. Dan anda sanggup lakukan apa sahaja untuk membebaskan negara anda daripada penjajahan. So, we will learn about the maksud dia. Kemudian, kita akan lihat bagaimana perkembangan nasionalisme. So, this one, daripada bahagian ini, kita akan lihat kepada 4 bahagian. So, we are going to look into 4 bahagian. Bagaimana nasionalisme di Barat, bagaimana nasionalisme di negara-negara Asia like China, India and everything. Kemudian Turki dan sebagainya. And kita akan lihat juga bagaimana nasionalisme di Asia Tenggara. Asia Tenggara, we are going to look into today what happened to yesterday, what happened to Burma, Myanmar. They had everything taken down, right? Like internet and everything. Yes. So mereka telah diambil oleh rejim tentera. Correct or not, sayang? So you all know, right? Yes. So this is what happened in their country. So how they got until now, because you see Myanmar used to be pada awalnya it was under the dynasty Count Bawang. After Count Bawang, the regime took over. Now after that, Aung San adalah the father of Aung San Suu Kyi. So Aung San Suu Kyi is the president now who was detained, correct or not? So the father was the first president of Burma and he bring back the democracy. Now when he bring back the democracy after he died, the country now slip again to tentera. Now then the daughter was fighting to get independent, to get democracy, and she done it. And within a few years, what happened to them? Now the regime is back. So this one is when she's fighting for the country. That is nationalism. So how she want to bring back to democracy and everything, that is nationalism. So kita akan lihat apa yang perubahan yang berlaku nasionalisme di Thailand, nasionalisme di Indonesia, nasionalisme di Filipina. That is nasionalisme di Asia Tenggara. Kemudian kita akan lihat bagaimana nasionalisme di negara kita, Tanah Melayu. Because pada masa ini kita belum masuk dalam Sabah Sarawak, so kita akan lihat Tanah Melayu. So once we lihat kepada itu, that is until 2.5. Right? Because this is Barat, this Asia Tenggara. So Barat,
Asia, Asia Tenggara, dan kita lihat kepada negara kita. Kemudian kita akan lihat kepada faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan nasionalisme, perkembangan nasionalisme di negara kita, and kesan nasionalisme. Faham guys? Boleh faham? Yes. Alright, so that is nasionalisme. Kita dah tahu. Nah, kemudian what happened kepada konflik dunia? Nasionalisme ini telah memberi impak kepada kita untuk menentang penjajahan. Okay? The nationalism yang kita ada, semangat cinta akan negara yang kita ada ini telah menyebabkan kita bangkit and cuba mendapatkan kemerdekaan. So this masa adalah ura-ura that's a perkembangan sedang berlaku dunia. So dalam konflik dunia ini kita akan lihat kepada Perang Dunia Pertama dan kita akan lihat kepada Perang Dunia Kedua. That is your konflik dunia. So kita akan lihat yang ini. Then after Perang Dunia, semasa Perang Dunia Kedua, negara kita ini menghadapi pendudukan Jepun. So kita lihat kat situ, kita lihat bagaimana nasionalisme kita sebelum Perang Dunia, bagaimana Perang Dunia berlaku. This is latar belakang Perang Dunia Pertama dan kita ada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua di Pasifik yang melibatkan Jepun. So what Japan did kepada negara-negara Asia? That is because that is what they are telling. And then faktor kedatangan Japan. And apakah dasar yang diperkenalkan oleh Japan di negara kita? And then perjuangan rakyat. Bagaimana rakyat negara kita menentang Japan? And then kita akan belajar bagaimana perkembangan nasionalisme di negara kita menentang Japan. Right? And what is keadaan negara selepas Japan keluar daripada negara kita? So that is your bab 3. Nah, daripada itu kita akan masuk kepada bab 4. Nah, bab 4 ini adalah selepas Perang Dunia Kedua ataupun selepas Jepun keluar dari Tanah Melayu. So, bila Japan keluar daripada Tanah Melayu, what happened to us? Nah, bila Japan keluar, negara kita menghadapi ancaman yang besar because the communism was trying to take over our country. So, British bila kembali, Japan kalah mengejut. Japan was expected to kalah dalam masa yang panjang, tetapi within after pengeboman apa? Have you heard kenapa Japan kalah? Do you know why Japan kalah, guys? Hello? Kenapa Jepun kalah dalam perang? World War II. Why World War II ended? Anybody knows? Because they got bombed. Yes. Mereka telah dibomkan. Apa nama bom? Tak tahu kan? Tak apa. Nanti Big Boy, the Hiroshima bomb. Very good. Fat Boy and Little Man and Fat Boy. Yeah. Yeah. So that is Hiroshima and Nagasaki. Correct kan saya? So Yeah. because at first they are thinking Japan akan kalah lebih lama. Tetapi untuk memendekkan perang ini, British di bawah Harry Truman, he was the President of America pada masa itu, Harry Truman, beliau telah mengadakan satu perjanjian and finally they make to stop Japan spreading the power again. They mengebomkan Hiroshima dan juga Nagasaki. So they were thinking they will take at least 1 month to clear, but within 1 month, 1 week, okay, bom digugurkan pada 6 dan 9 Ogos, but within 1 week, 15 Ogos, Japan keluar daripada Tanah Melayu. So Japan keluar mengejut, British pula are still in London, they never come back to Tanah Melayu. So it was very, boleh dikatakan keadaan yang getir, ada kekosongan politik. So that time, communists was trying to take over a country. So to control over communists, so PKM was taking over. So bila untuk control PKM, communism, British telah memperkenalkan British administration, this one, pentadbiran, they call it sebagai pentadbiran tentera British. So they started, British came back and they start military system. Now, once everything settled down and they form a new system they call Malayan Union. So Malayan Union ini, mereka telah memulakan satu sistem yang ingin mengambil kuasa rakyat tempatan. That they were giving a less power to the Malays and hak politik mereka sudah diambil. So ini menyebabkan penduduk tempatan tidak suka, mereka menunjukkan reaksi terhadap Malayan Union. So this is kepada Tanah Melayu. So what happened kepada Sabah dan Sarawak? So kita juga akan belajar bagaimana bila Jepun kalah, what happened to Sarawak, what happened to Sabah. Okay, because dua also will be under British, and bagaimana reaksi mereka terhadap
British. So this is bahagian tersebut. Nah, kemudian bila Malayan Union diperkenalkan pada tahun 1946. Malayan Union mendapat tentangan yang sangat hebat menyebabkan akhirnya Malayan Union dibatalkan, diperkenalkan pula Persekutuan Tanah Melayu. That is what we are going to learn in Bab 5. Kita akan belajar Persekutuan Tanah Melayu 1948, which give more power and more rights to the Malay King and Malay people, who are the original people of Tanah Melayu. So latar belakang pembentukan Persekutuan Tanah Melayu kita belajar kat sini, and then kita akan belajar tentang faktor, ciri-ciri persekutuan dan juga kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, or what was the impact kepada rakyat tempatan. So everything was okay until pada masa ini pengaruh komunis mula memasuki negara. This is started in the year of, because in the year of 1948 until 1960, komunisme kita ada darurat, curfew. Okay, diperkenalkan, bermulalah, so kita akan lihat bagaimana ancaman komunis, bagaimana usaha yang digunakan untuk menghapuskan mereka, apa kesan dia bila komunis keluar daripada negara. So, in the year of, dalam era-era masa ini, dalam era-era masa komunis and everything, rakyat sudah mula bersatu padu, because we got independence in the year of 1957. Communism actually, without they notice, they actually telah menyatukan padukan rakyat. Rakyat mula sedar that communists are very bad. Everybody must look back their back, and also they must unite together to hancurkan communism. So dalam usaha memerangi komunis, the Malay, Chinese and Indian sudah mula bersatu padu. So dalam masa inilah Tengku Abdul Rahman memainkan peranan yang penting, and beliau telah berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan bagi negara kita. It's actually started by Dato' On. Dato' On was the first man, and from Dato' On, it's continued by Tengku Abdul Rahman. They started to get kemerdekaan. So beliau telah, anda boleh nampak jawatan kuasa hubungan antar kaum, Dato' On will be there, and Dato' On also started sistem Ali. And then mereka telah membentuk sistem pendidikan yang lebih baik and penubuhan parti politik so that we can lead our country. And once parti politik everything done, kita dalam ke arah kemerdekaan, kita membuat pilihan raya. So there are 3 type of pilihan raya, 3 jenis. Pilihan raya bandaran, pilihan raya negeri, and pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan, the federal election. So once the federal election, so kita boleh lihat pilihan raya, proses pilihan raya umum was the federal election lah. Sebelum itu kita memang ada pilihan raya bandaran dan pilihan raya negeri. So after that, once they menang Parti Perikatan, today dikenali sebagai Barisan Nasional, today hari ini dikenali sebagai Perikatan Nasional, mereka membentuk kerajaan and menubuhkan Majlis Perundangan Persekutuan, binalah kabinet yang pertama. So dalam kabinet yang pertama, Tunku Abdul Rahman telah berjanji he will get independence. So bila beliau telah berjanji untuk mendapatkan independence, mereka, the second langkah yang diambil adalah once they form the cabinet, mereka telah mengadakan usaha rundingan ke London untuk mendapatkan kemerdekaan. Fahamkah? Adakah manusia tak ada? Understood, teacher. Betul lah. Faham, cikgu. Yang lain semua ada? Semua ada? Faham, cikgu. Betul lah. Saya boleh percayakan diorang kah? Yes, sure. Tahun lepas pun sama juga semua muka-muka hantu ni. Faham. Tapi exam macam mana diorang buat? No exam for you all. Never sit for any exam Ada. Tak ada. So easy lah. Life is ada. Hiromi ada. Yang lain semua tak ada. You all the exam. You all are so easy your life. Okay, now. Masha 92, I'm very proud of you, darling. Okay, right. Very good. Okay. Nanti hantarkan berapa markah. Alright. So, bila Tunku Abdul Rahman telah, beliau Tunku Abdul Rahman. Very good, Hiromi 91. See my students. Yang lain semua akan slip bawah meja. Takkan tunjukkan muka cikgu. Muka kepada cikgu. So, Tunku Abdul Rahman telah berusaha ke London untuk mendapatkan kemerdekaan, and finally
mereka membentuk Suruhanjaya untuk buat perlembagaan. Perlembagaan space untuk membuat undang-undang tertinggi negara, and mereka telah menggubal undang-undang tertinggi negara, and finally undang-undang inilah menjadi Persekutuan Perjanjian Tanah Melayu. So done this one, and finally kita punya on the day of kita punya kemerdekaan. Bagaimana, apa erti kemerdekaan, bagaimana persediaan kita untuk menyambut kemerdekaan dan sebagainya. Fahamkah? So how many topics are there? 10. 10 topik. And topik ini kita akan belajar daripada, okay, you will be learning from the era pada bahagian awal, that is we are talking about from Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah tahun 1957. Okay, anda akan lihat ya. So anda boleh lihat dalam bab ini, dalam tingkatan ini kita akan belajar daripada awal, peringkat awal Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah tahun 1550. Yang ini kita akan belajar. Boleh fahamkah? Boleh. Boleh, bagus. Okay, now we go back to your notes. I already send you all the notes, correct or not? Betul kan? Okay, cikgu tunjukkan nota. Semua ada nota ni, cikgu dah hantarkan, betul? Ada. Ada, okay, bagus. Okay, now before that, give me 2 minutes sekejap, cikgu ambil air sekejap boleh ya? Jangan marah. Hantu mana yang scribble my board just now? Stop it, Sarania. Don't scribble my board. Nanti orang boleh scribble. Buat apa yang orang buat nanti. Okay, right. Sorry I got class from 3 o'clock lah. Cikgu jadi gila hari ni. Okay. Right, shall we start? Boleh? Alright, now. Right, so kita tengok kat sini. Bab pertama kita nak belajar tentang warisan negara bangsa. Now, negara bangsa
Apa maksud dia? Negara bangsa, as I told you just now, we are bangsa Malaysia. So kita adalah negara bangsa Malaysia. Whereby maksud dia semua masyarakat mendukung satu konsep bangsa dan satu negara. Everybody berharap ini adalah negara mereka and mereka mendukung usaha untuk menyokong. Okay, semua masyarakat mendukung satu bangsa dan satu negara. Everybody is united, everybody is together. So kita adalah bangsa apa? Kita adalah negara Malaysia. bangsa apa? Kita adalah negara bangsa Malaysia. So kita mendukung konsep satu bangsa, satu negara Malaysia. Nah, ini berteraskan pembentukan satu identiti negara sendiri. So you have to, untuk menjadi negara bangsa, kena ada satu identiti negara sendiri. Contohnya kita ada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kita ada budaya kebangsaan, kita ada bendera, simbol-simbol ini menjadi identiti negara kita. Nah, konsep ini perlu dipupuk dalam diri setiap rakyat demi menjamin keutuhan negara. Nah, konsep ini dapat diterapkan melalui simbol-simbol yang mewakili keutuhan negara seperti kita ada bendera, kita ada lagu kebangsaan, rukun negara dan sebagainya. So, ini dia apa yang kita lihat, cikgu dah beritahu kepada anda. Negara bangsa, semua masyarakat mendukung satu bangsa dan satu negara. Ia berteraskan kepada pembentukan satu identiti. So you can see the picture there. Everybody, it can be here we got an Iban girl, we got a Malay girl, we got an Indian girl, we got a Malay boy, then we got a Chinese boy, girl or boy, I don't know. So cute. Okay, and then here we got Kadazan. Everybody bernaung di bawah bendera Malaysia. So semua bangsa ini, masyarakat ini mendukung di bawah satu konsep satu bangsa dan negara. And simbol-simbol yang mewakili keutuhan negara adalah untuk membentuk negara yang lebih utuh. Kita ada bendera negara kita, kita ada lagu kebangsaan dan juga negara Malaysia. Rukun negara. Can understand, children? Sarania, can understand? Lagi seekor mana? Danisha faham? Satu pun takkan jawab. Ya, akan dijawab. Kena. Okay. Mishan, can understand? Can, Chair. Okay, bagus darling. Okay, now. Okay, very good. Okay, now. So kita tengok latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Now, before Barat comes. When Barat datang negara kita, siapa kuasa Barat yang pertama datang negara kita? Portugis. Portugis. Bila mereka datang, darling? 14,000 something there. Saya ketuk kepala hang. No, teacher. 16 1511, darling. Oh. Mereka datang 1509 tetapi they conquer Melaka dalam masa 2 tahun sahaja. Right? So sebelum kedatangan Barat, bagaimana asas kita? So kita lihat asas pembentukan negara bangsa alam Melayu telah pun bermula sebelum kedatangan Barat. So kita sudah tahu asas kita punya ini telah pun bermula sebelum kedatangan Barat. Nah, terdapat 4 ciri dalam pembentukan kerajaan alam Melayu. So we got 4 ciri. Okay, what is our ciri? Anda lihat apa ini tak boleh? Kenapa tadi? Okay, so 4 ciri. So kita ada ciri yang pertama raja, ciri yang kedua rakyat, undang-undang dan wilayah pengarah. I'm going to explain to you. Nah, untuk membentuk sebuah kerajaan, any kerajaan, okay, any kerajaan, kita kena ada apa? Pertama sekali kita kena ada apa? Raja. Raja. You see, the word kerajaan, you see here, daripada the word kerajaan sendiri, okay, kalau, okay, kerajaan, kalau tak ada raja, dihapuskan ke and raja. So kalau tak ada raja, tak wujud satu kerajaan. So the first ciri yang kita kena ada adalah raja. So kalau sudah ada raja, mesti ada rakyat. Rakyat bernaung di bawah raja. And then raja juga mesti untuk membentuk negara dia, dia kena ada satu wilayah pengaruh. Okay, wilayah pengaruh, dia punya sempadan negara lah. Dia kena ada sempadan negara atau wilayah pengaruh.
And untuk menjalankan tugas dia dengan baik untuk menjaga negara dia, dia kena ada undang-undang. Boleh faham? Can understand? So berapa ciri? Saya tangkap. Logan, are you there? Yes, Okay, sure. I'm here. I'm here, Okay, Chair. Logan. So untuk Yes, sure. membentuk 2 ekor sudah lari. I don't know which ekor, but I'm going to tell. Okay, Form 4, you don't main-main. Jangan ingat Form 4 is a honeymoon year. Number 1, you are a COVID pelajar. You masih dalam COVID. Can understand or not? So sekolah pergi ke tak pergi ke, I'm not sure sekolah akan mula sekarang. Your batch definitely will take until bulan 5 atau 6 baru yang orang masuk. So please focus. And not like last time. Last time is you belajar bulan tingkatan 4 is a honeymoon year. Not like that. Now you have to belajar because Form 4 is very, very hard. You are starting to do essay. So I don't bother about other subject. My subject, you all better do it. Boleh faham? Boleh. Okay. Logan darling, tell me berapa ciri kita ada sayang? Untuk negara 4, Chair. 4 cara ciri. What is the one? Raja, rakyat, wilayah pengaruh, and undang-undang. So untuk membentuk negara bangsa sejak daripada Kesultanan Melayu Melaka, kita ada raja. Raja, rakyat bernaung di bawah raja, and raja untuk menjadi sebuah raja dia kena ada kerajaan dia ataupun negara dia. So negara dia adalah dia punya apa sayang? Wilayah pengaruh. And untuk menjalankan pemerintah dia dalam kerajaan dia, dia kena ada undang-undang. Can understand kan? 4 ciri. Boleh ya? Boleh. Alright, very good. Okay, now kita lihat balik kat sini. I know I'm scolding you all. I'm very sorry. I'm back to track scolding you all. Okay. Now, ciri-ciri negara kerajaan ala Melayu. So the first one, as I told you, kita ada raja. Raja, kemudian kita ada rakyat. Kemudian kita ada undang-undang, and finally kita ada wilayah pengaruh. So one by one I'm going to explain to you all. Now, so ciri yang pertama kita ada raja. Raja adalah tonggak kerajaan. Nah, tonggak kerajaan adalah the main person. Okay, tonggak kerajaan artinya orang yang penting dalam kerajaan. Okay, nombor 2, kedudukan raja diperkukuhkan dengan sistem pentadbiran. So, raja ada sistem pentadbiran yang baik, and then raja dibantu oleh kita punya para pembesar. Kita ada bendahara lah, temenggung lah dan sebagainya. Now, based on cara lama kita pernah belajar when you learn in Form 3, remember Form 2, remember or not? Zaman dulu raja dianggap sebagai apa? Deva Raja, Deva and everything. So pada zaman dahulu raja sentiasa ditaati dan dianggap suci. Betul kan? Betul tak ada? Betul. Raja Betul. dianggap sebagai suci. Wait sayang, I silap. Okay. Okay, this one I tukar warna. Everything is tak nampak dengan jelas. Okay, alright. So, raja adalah tonggak utama. Kedudukan raja diperkukuhkan dengan sistem pentadbiran, and untuk menjalankan sistem pentadbiran yang baik, raja dibantu oleh para pembesar. Kedudukan raja ini dikatakan raja ini perlu ditaati dan dianggap suci. Contohnya kita ada Raja Champa. This one we learn in Form 2. Raja Champa. Champa dianggap sebagai pemerintah yang suci dan dikaitkan dengan dewa raja. Nah, bagaimana pula rakyat? Nah, rakyat merujuk kepada penduduk dalam sesebuah negara. So, dia ada penduduk dalam sebuah negara. Mereka setia kepada raja dan tidak menderhaka. Okay, mereka setia kepada raja dan tidak menderhaka. Contohnya, rakyat Sriwijaya membuktikan kesetiaan mereka kepada raja dengan mengadakan upacara persetiaan antara pemerintah dengan golongan pemerintah dengan meminum air suci. Do you know what is this? Dalam buku teks anda nampak ke? Ada nampak yang tu? Ada. Orang tak buka mata. Okay, now this one. Here, anda boleh nampak. Ke Telaga Batu. Yes, very good Salam. So kita ada here. You can see inskripsi Telaga Batu digunakan dalam upacara persetiaan antara pemerintah dengan golongan diperintah dalam kerajaan.
kita punya Sriwijaya. So what happened? Ini adalah tulisan. Okay, tulisan Sanskrit, and tulisan ini dilindungi oleh 7 ekor ular tedung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this one adalah batu yang penting dikenali sebagai inskripsi Telaga Batu. So pemerintah, because why? Kita ada golongan pembesar-pembesar daripada kerajaan Sriwijaya. They have a biggest ceremony in the country, and pada masa itu raja akan datang kat sini. They do the biggest upacara. Kemudian apa yang mereka buat adalah mereka akan simbahkan air, and they do the mantras, this one and everything. And raja, pembesar-pembesar, raja tu bila dia pour kat atas, air itu akan keluar kat sini. So pembesar-pembesar akan minum air sumpah ini sebagai mengikat taat setia kepada raja. Boleh faham? Faham ya? Boleh. Alright, very good. So that is kita punya bagaimana raja mengikat taat setia. Nah, kemudian kita ada undang-undang. Now, what is undang-undang? Apa itu undang-undang? Law. Law of a country, peraturan dalam negara, that is undang-undang. So, why undang-undang diperkenalkan? Kenapa undang-undang diperkenalkan? Nah, undang-undang adalah sangat penting untuk menjalankan pentadbiran dan memastikan kesejahteraan sebuah kerajaan. Right? So undang-undang dilaksanakan bagi memastikan kesejahteraan kerajaan, and dia terpakai, undang-undang ini terpakai di seluruh wilayah pengaruh dan menjadi panduan kepada pemerintahan. Contohnya, Majapahit mengamalkan undang-undang Kutara Manuwa. Can you understand? So Majapahit mengamalkan undang-undang yang dikenal sebagai Kutara Manuwa. Alright. Now, kemudian kita ada wilayah pengaruh. Now, wilayah pengaruh is the government of a raja. So dulu, okay, contohnya ya, I'm going to explain to you. Okay. Now, tengok kat sini. You guys have to tell me this one. Okay, tengok sini. Okay, here. Aja. Children, see here. Okay, now, you see. This Tanah Melayu. Okay, this is Sumatra, and here Palembang and everything. Now, kita ada negeri Melaka, correct or not? Betul? Kita Betul. pernah belajar Melaka. Okay. Now, Melaka, how the government now? Big or small? Small. Small. Kita, even negara yang mengasaskan kita punya Kesultanan Melayu Melaka, today tak ada raja. Correct or not? Melaka ada raja tak? Tak ada. Tak ada raja. Negara yang one of the smallest one apart from Perlis kan? Okay. Tapi anda lihat what they call sebagai wilayah pengaruh. Today Melaka is here. Tetapi dulu Melaka meliputi the whole entire bahagian pantai timur Sumatera. This all under Melaka. Okay. And also seluruh Tanah Melayu was under Melaka. So ini semua adalah wilayah pengaruh Melaka. Okey. Bagaimana ia menjadi wilayah pengaruh Melaka? Kalau rakyat daripada kita ada Palembang, kita ada Siak, kita ada Rokan, kita ada Indragiri, semua pemimpin ataupun rakyat negeri ini ingin bernaung di bawah Melaka, mereka akan menjadi wilayah pengaruh Melaka. Boleh faham? Like Kedah, Perak, semua mula bernaung di bawah Melaka. So that's why dia punya wilayah pengaruh sangat luas dan tidak terbatas. As long as rakyat tu sedia menerima pengaruh Melaka, they will be a part of Melaka. That's why they call as wilayah pengaruh Melaka. Boleh faham? Boleh. Boleh ya? Okay. Now, Mishan, can you understand? Can, Cha. What do you understand here? What is wilayah pengaruh? As long as what happened? As long as rakyat Kawasan rakyat menerima. menerima dan mengakui Mengakui. pemerintahan seorang raja that belongs to their government. Can understand? Boleh faham? Contohnya, Funan mempunyai wilayah yang sangat luas daripada Sungai Mekong, Teluk Chamram hingga ke Segenting Kera. So kalau kita nampak Funan, now you see this is your textbook dalam Melaka pun dia dah terangkan kat sini. Nah, Funan
is from here to here. Okay, I'll show you. Ini semua form 2 punya kerja lah. Hantu punya budak. Okay, now Funan from here to here. Ingat Funan kah? Sudah lupa kan? Sudah jadi form 2, semua sudah lupa. Pandailah saya punya anak semua. Okay. Now this is Funan. There is Funan. Okay. Si Funan, dia meliputi the whole, dia kata Sungai Mekong. This whole area Sungai Mekong sehinggalah selatan Vietnam. Vietnam kat bawah sehingga ke Myanmar, sehingga kat sini. So the whole area kat sini is belong to Funan. Boleh fahamkah? Boleh ya? Okay, so kita tengok balik kepada anda, kepada nota anda. So tadi kita belajar yang ini. Ida tahu ciri-ciri dia. So ciri yang pertama kita ada raja, ciri yang kedua kita ada rakyat, ciri yang ketiga kita ada undang-undang, ciri yang keempat adalah wilayah pengaruh. So melihat kepada itu, okay. Wilayah pengaruh adalah kawasan di mana rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja. Contohnya Funan mempunyai wilayah yang luas dari Sungai Mekong, Teluk Cham Ram, selatan Myanmar dan juga Segenting Keras. So the whole area belongs to him even though dia punya kerajaan tu kecil. Faham? Faham kan? Faham. Alright. So ini adalah kita punya kerajaan. So secara umumnya kita lihat kat sini, secara umumnya kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang telah meneruskan ciri-ciri negara bangsa yang diasaskan oleh Alam Melayu. So Alam Melayu, kita mula, how many government kita belajar Alam Melayu? Ingat lagi ke? 7 Raja. 7, very good sayang. So kita ada 7 government. So kerajaan Sriwijaya mengekalkan ciri-ciri negara bangsa yang diasaskan oleh Kesultanan Melayu Melaka, and kemudian bila kerajaan Sriwijaya jatuh, kita akan tengok macam mana ya. Kesinambungan ini mengukuhkan kerajaan Sriwijaya sehingga muncul sebagai empayar yang terkenal. Ciri-ciri ini telah diwariskan kepada Kesultanan Melayu Melaka bagi mengukuhkan lagi negara bangsa Melaka. Juga diserapkan oleh Kesultanan Johor Riau dengan menekankan kepentingan Islam dalam usaha melaksanakan ciri-ciri negara bangsa. Boleh faham yang ini? Boleh? Boleh. Boleh ya. Okay, so kita lihat this is kita punya ciri-ciri negara bangsa Alam Melayu. So Alam Melayu berapa ciri? 4 ciri. Correct or not sayang? So bila kita lihat 4 ciri, anda cikgu dah berikan kat situ. Okay, I'm going to write for you. So this is what you have to do in your notes. Okay. So kotak tu cikgu berikan. Always you know, if I give you a quota, I'll already teach you. Kepada pelajar yang baru masuk, I got 1 pelajar saja. Yang lain semua hantu-hantu dengan saya. Okay. You bagikan berapa ciri? 4 ciri. 1 adalah raja. 2, rakyat. Nombor 3, wilayah pengaruh. Yang lagi satu, undang-undang. So, 2 point, 2 point, 2 point, 2 point. Bolehkah? Or you want me to sebut, you all write it down now. Okay. Sebut. Boleh? Okay, tuliskan raja faster. But like slow a bit so can like, yeah. Can. Okay, so the ciri raja tuliskan. Okay, the first one. Raja sebagai pemerintah tertinggi. Raja sebagai pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar. Raja sebagai pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar.
Okay, final one. Raja dianggap suci dan perlu ditaati. Raja dianggap suci dan perlu ditaati. Raja dianggap suci dan perlu ditaati. Okay, sudah? Sudah. Alright, now. Kemudian rakyat. Okay. Kavinesh, who is rakyat sayang? Siapa itu rakyat? Kavinesh tak dengar. Lagi. Ishwar, who is rakyat? Penduduk sebuah wilayah. Very good. Tuliskan. Penduduk sebuah wilayah. Penduduk sesebuah wilayah. Penduduk sesebuah wilayah yang setia kepada raja. Penduduk sesebuah wilayah yang setia kepada raja dan tidak menderhaka. Okay, second point. Kerajaan Sriwijaya, okay, rakyat Sriwijaya mengikat kesetiaan, rakyat Sriwijaya mengikat kesetiaan dengan upacara persetiaan dan meminum air sumpah. Okay. So rakyat adalah penduduk di sebuah negara yang menunjukkan setia dan tidak derhaka. Kemudian ini dibuktikan dengan penduduk Sriwijaya yang membuktikan kesetiaan mereka dengan upacara persetiaan dan meminum air sumpah. Boleh faham? Boleh kan? Boleh. Teacher, what was the second point for Raja? Raja, penduduk Sriwijaya, raja ke sayang? Raja dianggap suci dan the perlu second- Raja dianggap suci dan perlu ditaati. Okay, Thank you, Kena. teacher. Alright, Denisha, are you there? Denisha, I don't know. Okay. Dania. Tak boleh. Zafran. Yes, teacher. Nah, oh, Dania is here. Okay, Dania. What the second point of rakyat? Kerajaan Sriwijaya Hmm. membuktikan kesetiaan mereka kepada raja mereka dengan upacara persetiaan antara perintah dan golongan di perintah dan meminum air sumpah. I tell you something. This is Oh, literally teacher, the one you wrote. Okay, I read that one. Rakyat Ah. Sriwijaya mengikat kesetiaan dengan upacara persetiaan dan meminum air sumpah. That's the one I want. Whatever you all writing, you're going to tell because I tangkap. Because saya tak tengok satu ekor pun tak tertulis. Okay, thank you Dania, you write it down. Okay, now kemudian kita lihat kepada wilayah pengaruh. So wilayah pengaruh tuliskan kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui. Okay, menerima. So anda boleh nampak kat situ. Okay. Kawasan di mana where is it? Okay, wilayah pengaruh. Okay. Rakyat menerima dan mempengaruhi pemerintahan seorang raja. Menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja. Rakyat menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja. Second point, Funan mempunyai wilayah pengaruh yang luas. Funan mempunyai wilayah pengaruh yang luas dari Sungai Mekong hingga ke Segenting Kerak. Dari Sungai Mekong hingga ke Segenting Kerak. Sudah? Am I going fast? Teacher, Teacher can repeat second again. point. Can.
Okey. Wilayah pengaruh kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja. Rakyat menerima dan memperakui. The people take him and also acknowledge him as dia pemerintah. Right? So contohnya wilayah pengaruh kita punya Funan is sangat luas because penduduk daripada Sungai Mekong sehingga penduduk Segenting Kera mereka menerima. So that's why Funan mempunyai wilayah pengaruh yang luas dari Sungai Mekong hingga ke Segenting Kera. Sudah? Dari Sungai Mekong hingga ke Segenting Kera. Rafi, are you there sayang? Yes, teacher. Okay, darling. So what is wilayah pengaruh? Apa It's a tulis? place where kawasan di mana rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. Alright, so for Funan, what I told you? Funan dia wilayah pengaruh yang luas dari Sungai Mekong. Hingga Ini ke? contoh. Yes, hingga ke Segenting Kera. Correct or not? Dia ke Segenting Kerang. Ya. Very good. Okay, now finally kita ada undang-undang. Nah, undang-undang memastikan kesejahteraan rakyat dan panduan dalam pentadbiran kerajaan. Memastikan kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan kerajaan dan panduan pentadbiran. Dan panduan pentadbiran. Cik, can you repeat that? Okay, now, so kita lihat apa itu undang-undang. Undang-undang adalah kita boleh lihat yang pertama sekali. Now, what I told you saya undang-undang. Memastikan kesejahteraan rakyat Yes. dan panduan pentadbiran. Yes, memastikan kesejahteraan rakyat dan panduan kepada pemerintahan. Correct or not? Okay, then kita ada Kerajaan Majapahit dengan Undang-Undang Kutara Manawa. Kerajaan Majapahit dengan Undang-Undang Manawa. Undang what, Cik? Undang-Undang Kutara Manawa. Ada kat sini sayang, tengok kat sini. Can you see the screen? Am I sharing the screen with you? Ya. Alright, so Majapahit mengamalkan Majapahit dengan Undang-Undang Kutara Manawa. Okay, now sudah ya. So ini adalah 4 ciri kita punya the first one. We are looking at ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, Alam Melayu Melaka. So this is the ciri untuk Alam Melayu, Kerajaan Alam Melayu. Now we are going to look into the second one. We are going to look into ciri-ciri apa sayang? Bangsa Kesultanan Melayu Melaka. So untuk melihat kepada Kesultanan Melayu Melaka, so kita lihat bahagian ini ya. Ciri-ciri negara bangsa yang diwarisi oleh Kesultanan Melayu Melaka menggambarkan kepentingan pembinaan dan perkembangan sesebuah negara bangsa. Nah, Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem pentadbiran, peraturan masyarakat yang tersusun dan corak politik yang tersendiri. So dia ada sistem pentadbiran, peraturan, masyarakat yang tersusun dan juga corak politik tersendiri. So dia punya ciri kita ada berapa sayang? Tengok kat sini berapa ciri cikgu berikan? 6. 6 ciri. So kita ada kerajaan, rakyat, undang-undang, wilayah pengaruh, lambang dan juga kedaulatan. So here apa yang kita lihat adalah, so anda boleh lihat, okay, apa yang ditukar kat sini? What is that? Apa yang ditukar? Lambang and kedaulatan. Very good. No, there's only another one berubah sayang. I'm going to show you. Alright, so yeah. Okay. Okay. Here we got 4 ciri kan? Now here is 6 ciri. Bagaimana 6 ciri? You look at here.
Okay. Now, raja tukarnya jadi kerajaan. Can you understand, darling? Raja tukar apa? Kerajaan. Rakyat sama juga rakyat. Dan kita ada wilayah pengaruh sama. Dan kita ada undang-undang sama juga. Yang mana beza? Tadi, Zafran, what do you say? There are two things. Kerajaan, Ah, lambang and kedaulatan. no, lambang-lambang dan juga kedaulatan. Correct or not? Lambang-lambang dan kedaulatan. So, untuk kita punya Kesultanan Melayu Melaka, kita ada 6 ciri. Kerajaan, daripada raja ditukar menjadi kerajaan because kita akan lihat bagaimana sistem pentadbiran kerajaan mereka. So kita ada sistem pembesar 4 lipatan and then kita punya pembesar-pembesar dan sebagainya. That is what we are going to look into, and then kita akan lihat bagaimana rakyat, sama juga rakyat, wilayah pengaruh pun sama, undang-undang sama. These two are berbeza. Alright, so we go one by one. So faham? Ini adalah ciri-ciri Kesultanan Alam Kerajaan Alam Melayu. Yang ini ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka. Boleh ya? Jangan tidur ah. Alright, so look at here. Kita tengok kat sini. This is done. We are going here. Alright. Yes, any question? Alright. Alright, so cikgu ulang balik. Kita ada kerajaan, rakyat, undang-undang, wilayah pengaruh, lambang-lambang dan juga kedaulatan. So kerajaan. Similar tetapi kita punya perubahan because kita ada struktur yang lebih jelas. Alright. Whereby kita ada sistem pentadbiran dia iaitu sistem pembesar 4 lipatan dan sebagainya. So here we go. Right. Now, kerajaan, wujudnya sebuah kerajaan kerana adanya raja. So raja ni, kerajaan ni wujud kerana kita ada, kerana adanya seorang raja. So raja, alright. So kerajaan wujud kerana adanya raja. Raja adalah pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar. Lebih kurang sama point dia. Tetapi Melaka it's much more this one better because pemerintahan raja diperkukuhkan dengan apa? What will they have? Sistem pembesar 4 lipatan yang menjadi tonggak pentadbiran kerajaan, and sistem pentadbiran tersusun ini menjadikan dia sebagai empayar yang terkenal sehinggalah empayar yang terkenal. Nah, selepas kedatangan, so gelaran pada awalnya diguna raja, selepas kedatangan Islam kita menggunakan gelaran sultan. Faham guys? Boleh faham? Boleh. Boleh ya. So kerajaan wujud, sebuah kerajaan ini wujud kerana adanya raja. So raja sebagai pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar. Okey, ada soalan. Okey, bagus. Okey, so untuk mengukuhkan kita punya pemerintahan raja, actually kukuh ya cikgu. Untuk mengukuhkan, sorry. Okey, kukuh dengan sistem pembesar 4 lipatan, and sistem ini menjadi tonggak pentadbiran, and sistem pentadbiran tersusun ini menjadikan Melaka sebagai empayar yang terkenal. Nah, kemudian selepas kedatangan Islam, pemerintah mula menggunakan gelaran sultan. So can you all understand kerajaan? Boleh faham? Boleh. Boleh, bagus. Okay. Now kita lihat kepada yang berikutnya, that is we are looking at rakyat. Now who is rakyat? Nah, rakyat again same, menumpahkan kesetiaan kepada sultan. Okay, mereka menumpahkan kesetiaan, that means mereka menggunakan segala this one and mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan. So mereka juga mematuhi undang-undang. So rakyat bagi Melaka, kita ada orang laut dan juga orang Melayu. And golongan yang diperintah terdiri daripada rakyat merangkumi golongan merdeka dan juga hamba. Kesejahteraan rakyat Melaka dijamin oleh Sultan manakala rakyat mengakui kekuasaan Sultan. So kesejahteraan raja menjamin kesejahteraan rakyat, and
Raja atau sultan menjamin kesejahteraan and rakyat pula mengakui kesultanan. Same, lebih kurang mengikat, then both of them help each other there. Okay. Hubungan timbal balik ini mewujudkan persefahaman dan ikatan golongan pemerintah dan juga golongan yang diperintah. Okay, now this a bit pelik. Can you all understand? Rakyat sama tak Boleh. sama? Sama kan? Muklis, Ya cikgu. rakyat, what do you faham sayang? Tell me what do you faham dengan rakyat? Menumpahkan kesetiaan. So artinya apa? Ertinya cikgu. Rakyat menunjukkan kesetiaan kepada menumpahkan artinya dia giving loyalty to the king, correct or not? Ya. And also mereka juga mematuhi undang-undang. Undang. So rakyat untuk Melaka terdiri daripada orang apa? Melaka what? Oh, Rakyat Melaka terdiri daripada siapa? So penduduk Melaka ni terdiri daripada orang apa? oh. Wait. Who are there? Is it golongan pemerintah? What is that sayang? Siapa rakyat Melaka? Who are the rakyat Melaka, darling? Dai, depan mata. Orang Melayu, orang laut lah. Hantu. Tidur budak ni. No, teacher. My eyesight not good. Need to wear glasses now lah. Oh yes you better go yeah. and check lah. Please. Yeah. Please go and check. You tak nampak sayang. Cikgu dah besarkan dah. No. Alamak. You better go check Yeah. Oh, Okay. teacher. Okay. Now can see. I zoom in. Okay, can zoom in Okay, Yeah, cikgu yeah. tangkap lagi seekor. Thank you, darling. Okay, Denisha. Diana, are you there, darling? Hi, teacher. Hi, darling. How are you? So, siapakah golongan yang diperintah? Golongan diperintah. Isn't that the rakyat? Yes, golongan diperintah adalah rakyat. Mereka merangkumi golongan apa? Golongan pemerintah? Dek. Golongan diperintah lah sayang, rakyat. So rakyat ni golongan pemerintah ke? No. Pemerintah is king. Correct or not? Yeah. Diperintah means rakyat. Rakyat adalah golongan merdeka dan hamba. Merdeka means what? Mereka bebas. Hamba tak bebas. Boleh faham? Yeah. So orang Melayu dan orang laut ini can be merdeka, can be hamba. Faham? Yeah. Alright, very good. Now, kemudian apa yang diberi oleh raja kepada rakyat? What raja gave to rakyat? Diana? Raja atau sultan menjamin kesejahteraan rakyat. Dan rakyat pula mengakui kekuasaan sultan. That is kita punya rakyat. So kalau you tak boleh hafal semua, you ambil 3 which is easy. So rakyat menumpukan kesetiaan kepada sultan, mematuhi undang-undang. Rakyat Melaka kita ada orang Melayu dan orang laut. And sultan memberi kesejahteraan rakyat. Rakyat pula mengakui kekuasaan sultan. That's all you remember. Okay. Now kemudian hierarki Melaka. Do you know how hierarki Melaka? Bagaimana kita punya hierarki Melaka? Okay, next time. The sultan and pembesar on top. Okay, I'm going to show you sayang. Next time, please take your buku teks ya. Okay, now here. Tolong simpan anda punya buku teks, then will be easier for you lah. So this one you supposed to draw here. Okay, tengok sini sayang. Ini adalah hierarki Kesultanan Melayu Melaka. So bila kita letak hierarki Kesultanan Melayu Melaka, kita ada golongan memerintah and golongan diperintah. Golongan memerintah kita ada sultan dan pembesar, golongan diperintah kita ada rakyat. So this one you have to draw on the bahagian yang cikgu berikan kepada anda. Boleh faham kah? Please tolong lukis kat bahagian yang cikgu dah berikan kepada anda. Then will be easier for you. So saya nak anda lukiskan kat sini. Faham ya? Faham. Bagus. Okay. Now, kemudian kita lihat kepada undang-undang. Here,
this kotak you sepatutnya bahagi kepada 2. Then anda kena tulis what is kerajaan. Okay, cikgu tunjukkan kepada anda. All are babies. Tahun lepas ada dengan saya pun sudah lupa. Okay, so okay, here. Bahagikan satu kerajaan, satu kepada rakyat. Bolehkah? Sudah tulis? Here Sudah. 3 points. Here 3 points. So point yang pertama anda, okay, now I highlight for you, you tuliskan dalam nota. Okay. Kalau saya sempat saya akan, okay. So kerajaan, okay. Not everything I'm going to highlight. Okay, this one I'm going to let go. Okay. So ambil wujudnya kerajaan. Wujud kerajaan kerana adanya raja. Raja adalah pemerintah tertinggi. Okay. Pemerintahan beraja diperkukuhkan dengan sistem pembesar 4 lipatan. Highlight. So wujudnya kerajaan kerana ada raja dan raja pemerintah tertinggi. That is first point. Second one, pemerintahan raja diperkukuhkan dengan sistem pembesar 4 lipatan. Second point. Third point, selepas kedatangan Islam, kita punya pemerintah menggunakan gelaran sultan. So 3 points. Boleh faham? Sudah tanda? Sudah ya? Because why? Saya tunggu-tunggu nanti tak boleh habis saya punya kerja. Okay. Now, kemudian kita tengok rakyat. Nah, rakyat menempuhkan kesetiaan kepada sultan dan mematuhi undang-undang. Cukup yang ini. Mematuhi undang-undang. Okay. And then, What are we supposed to write again? no, just highlight sayang. Just highlight. You belum print kan? Sudah print. Kalau you orang sudah print, you just highlight this one. Nanti you orang boleh tuliskan. Okay. Alright. So rakyat menempuhkan kesetiaan dan mematuhi undang-undang. Now then you ambil yang ni 2. Okay, this one keluarkan. Kesejahteraan rakyat Melaka dijamin oleh sultan dan rakyat pula mengakui kekuasaan sultan. Wujud persafahaman dan ikatan antara golongan pemerintah dengan golongan diperintah. So these are the 3 ayat. Sudah? Okay, I'm recording this. So kalau you orang dah print and then you boleh highlightkan ya. Nah, undang-undang. So tengok kat sini, untuk undang-undang kita ada 2 jenis undang-undang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. So kita ada 2 jenis undang-undang. Satu adalah Hukum Kanun Melaka dan kita ada Undang-Undang Laut Melaka. Nah, Hukum Kanun Melaka kita katakan sebagai undang-undang darat. Yang ini adalah Undang-Undang Laut. So, 2 different undang-undang. Because this one for the commoners yang tinggal di bandar and juga keluar bandar, this is pedagang-pedagang yang datang, they have to follow the undang-undang. That is Undang-Undang Laut Melaka. So Melaka ada 2 jenis undang-undang. Satu adalah Hukum Kanun Melaka iaitu Undang-Undang Darat. Lagi satu adalah Undang-Undang Laut Melaka which consist of pedagang and everything. Nah, undang-undang ini digunakan untuk memperkukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat, dan undang-undang ini menjadikan Kesultanan Melayu Melaka sebagai kerajaan yang unggul. So kita ada 2 undang-undang kan? Okey, bagus. Okey. Arisa, berapa undang-undang kita ada dalam Kesultanan Melayu Melaka? Ada tak ada Arisa? Sudah lari. Arisa, I'm going to check everyone. Logan, I know. Okay. Mehala, berapa jenis undang-undang kita ada? 2. What is the undang-undang? Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Apakah kepentingan undang-undang ini sayang?
mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat. Okay, very good. So, kemudian kita lihat kepada wilayah pengaruh. Now, this is kita punya wilayah pengaruh Melaka last time. This is what I take from y'all. Wilayah daripada atas sampai actually from Pedir, Aru, Siak, this all. Tapi di zaman yang lain, dia punya kekuasaan berubah ya. Now, so you nampak the warna yang berbeza. Okay, now. Wilayah pengaruh merujuk kepada kawasan pemerintahan raja yang diterima dan juga diakui oleh rakyat. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai pengaruh yang luas yang merangkumi keseluruhan tanah Melayu sehinggalah kita ada pantai timur Sumatera. And wilayah pengaruh, bagaimana mereka dapat wilayah pengaruh? There are 3 cara why they dapat. Satu, penaklukan is conquer. Naungan raja itu sendiri akan menerima sultan, tunduk kepada sultan. Nombor 3 adalah melalui perkahwinan. Okay, and wilayah pengaruh ini membuktikan kewibawaan raja. Semakin luas kerajaan itu, semakin kukuhlah raja tersebut. Ataupun semakin strong dia punya empire tersebut. Can understand wilayah pengaruh? Ishwar faham wilayah pengaruh? Boleh. Okay, what is that wilayah pengaruh sayang? Apa wilayah pengaruh? Apa artinya wilayah pengaruh, darling? Merujuk kepada kawasan pemerintahan raja yang diterima dan diakui oleh rakyat. Okay, then? KMM mempunyai wilayah pengaruh yang luas iaitu merangkumi. Do you understand or not, sayang, wilayah pengaruh? Can you understand that one? Ya. Okay. Betul lah. So wilayah pengaruh Melaka ni luas, dia dari mana ke mana? Semenanjung Tanah Melayu dan Pantai Timur Sumatera. Very good. How kita mempengaruhi wilayah pengaruh? How Melaka mendapat wilayah pengaruh? Penaklukan, naungan dan perkahwinan. Very good. So wilayah pengaruh diperoleh oleh mereka melalui penaklukan, naungan dan juga perkahwinan. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya. Wilayah pengaruh ini juga membuktikan kewibawaan. Alright. So this one read back, tuliskan kat sini, tolong tuliskan. Boleh ke? So this one you divided into what? Cikgu tangkap lagi seekor. Masya, kita divide ini untuk apa sayang? For undang-undang and wilayah pengaruh. Very good. So kena ada 3 points. Boleh tulis Tolong tuliskan. Okay, you see why I'm forcing you all to write, because why Form 5 and Form 4, do you have you ada essay, correct or not? Do you know that your syllabus or not? Ayah, lupa nak terangkan your syllabus. Okay, let me finish this one, then somebody can you remind me that I have to teach you all syllabus next class? Boleh ke? Your teachers tell you already your syllabus for your exam. Ada cikgu ajar ke belum? My one not yet. Okay, yang lain ada cikgu dah ajar belum? Okay, you have to write lebih kurang essay dia adalah 1 essay, you have to have 3 essay. Each 3 essay itu dia ada 4 pembahagian. So 3 times 4 berapa sayang? Lebih kurang 12 essays. So you have to start writing now itself, then only will be easier for you all. Boleh faham kah? Boleh. Alright, very good. Okay, now kita lihat kepada unsur yang berikutnya, kedaulatan. Nah, apakah itu kedaulatan? Kedaulatan merujuk kepada lambang kekuasaan tertinggi seseorang pemerintah. Dia juga adalah hak mutlak sultan untuk mengawal rakyat dan wilayahnya. So, sovereignty dalam bahasa Inggeris ia dikenal sebagai sovereignty. Ia adalah lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan. So, there's a highest power. Now, kita gunakan daulat. Ada kita gunakan daulat tak? Atau ada kita guna konsep, ada kita gunakan perkataan daulat? Halo, ada ke tak ada? Ayuh, kita menggunakan perkataan Sulaiman. Sulaiman. Yes, teacher. Okey, pernah kita gunakan perkataan daulat sayang? Kita gunakan macam mana perkataan daulat kepada sultan? What?
ada kita menggunakan perkataan daulat sekarang? Yes. What is that perkataan yang kita guna? Like daulat tunku. Very good. That's the word ayat yang cikgu guna. Daulat tuanku. Apa itu daulat tuanku? Very good, Masha. Apa artinya daulat tuanku? Daulat tuanku kita meletakkan tuanku. Kita punya sultan sebagai atau kita punya Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua tertinggi. Boleh faham? So bila kita kata daulat tuanku, itu adalah kuasa tertinggi sultan pada masa tersebut. So kalau sultan tu adalah daulat and beliau juga mempunyai kuasa mutlak. So those time kita tak ada perlembagaan lagi, perlembagaan negara, kita hanya melihat kepada sultan sebagai kuasa tertinggi. There's no highest authority compared to sultan. Sultan is the highest one. So beliau sultan mempunyai hak mutlak untuk mengawal rakyat dan wilayahnya. So bagi Kesultanan Melayu Melaka, kedaulatan diakui oleh kerajaan lain dan kita bebas daripada kuasa asing. So daulat means the king is he is the sovereignty king. So nobody will disturb him. Kuasa lain takkan datang. Okay? Because of kita punya kuasa kedaulatan ini, akhirnya kerajaan Cina di bawah dinasti Ming telah mengiktiraf kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka and beberapa utusan telah dihantar bagi mengeratkan hubungan dengan China. Do you know that? Boleh fahamkah yang ini? Can. Boleh ya? So daulat ataupun kedaulatan menunjukkan kuasa tertinggi seseorang sultan and daulat ini juga menjadikan sultan mempunyai hak mutlak terhadap rakyat untuk mengawal rakyat dan wilayahnya. So daulat bagi Kesultanan Melayu Melaka ini diakui oleh kerajaan lain. So that's why bila Kesultanan Melayu Melaka ini dia menjadi kuasa yang besar, kuasa-kuasa asing lain tak kacau Melaka. And sebagai pengiktirafan inilah kita punya kerajaan Cina di bawah dinasti Ming telah menghantar mengiktiraf kedaulatan Melayu Melaka dan beberapa orang utusan telah dihantar termasuk Laksamana Cheng Ho bagi mengeratkan hubungan dengan China. Okey, faham daulat? Trunan, can understand daulat? Trunan? Yes, cikgu. Okay, what is daulat sayang? Explain to me. Daulat is a lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan. And it also give what? It also memberi hak mutlak kepada siapa? Hak mutlak kepada kerajaan lain? No, hak mutlak kepada sultan sayang. Hak mutlak kepada sultan ni, sultan have all the authority to control the rakyat and wilayah. Wilayah, ya. Ulang balik, apa you faham kedaulatan? Sultan has the hak mutlak untuk mengawal rakyat atau wilayah. He has the authority to do everything. When he have the authority, can anybody come and disturb or not? No, bebas dari campur tangan. Yes, dia bebas daripada campur tangan asing. So ini membuktikan bila kita ada kedaulatan ini, kita telah diiktiraf oleh siapa? Dinasti Ming. Yes, dinasti Ming telah mengiktiraf kedaulatan kita dan telah menghantar beberapa utusan termasuk siapa? Laksamana Cheng Ho. Yes, very good. Thank you. Nah, kemudian kita tengok lambang kebesaran. Nah, apakah itu lambang kebesaran? Lambang kebesaran adalah identiti sebuah kerajaan dan juga keistimewaan Kesultanan Melaka. Now, this is lama. Sekarang kita ada lambang tak sayang? Apa lambang negara kita? Halo? Apa lambang negara kita? Bunga raya. Bunga raya, correct. That symbol, lambang, correct. Lagi? Harimau. Harimau Melaya. Harimau Melaya, okay. Dai, lambang negara kita, very main one. Okay, is it the Jata Negara? Thank you Logan. I was looking for that. Somebody say lah, bendera, lagu, jata. That's the main one. You pergi kepada Harimau Melaya semua kenapa? Hantu punya budak semua. Can you understand or not? The main lambang untuk negara kita is our song, our flag, and also our badge, the jata. That is the main thing lah. You all should know. Okay. So dulu kita lihat kepada lambang kebesaran zaman dulu. So untuk kebesaran Kesultanan Melayu Melaka. So what is lambang?
Lambang adalah identiti sebuah negara dan keistimewaan Sultan Melaka. Ia juga menjadi simbol kedaulatan Sultan yang memerintah. Nah, apa lambang? Kita ada adat istiadat. Kita ada penggunaan warna. Apa warna ya? Orang ingat kan? Apa warna yang kita ada? Yellow. Yellow. Lagi? Merah. Merah, dek. Warna diraja kita apa? Yellow, lagi apa? Another one is putih, sayang. Okay? Nah, penggunaan warna kuning is very, very important. Apart from that, they also use white. Alright? And then kita ada nobat. What is nobat? Chin, what is nobat, sayang? Alat muzik diraja. Nobat kita pernah belajar ya. So kita pernah belajar nobat adalah alat muzik diraja. Okay. Then kita ada alat regalia. What is alat regalia, guys? Halo, apa itu alat regalia? Do you know apa itu alat regalia or not? Tak tahu cakap tak tahu. Tahu cakap tahu. Don't know. Don't know. Okay, bagus. Finally, somebody admitted. Okay. Nah, alat regalia adalah alat kebesaran yang digunakan oleh Sultan kita. Okay, now I'm going to show you what is our alat regalia ya. So today modern alat regalia kita. Okay, Sultan memakai apa, sayang? Alat regalia kita yang paling penting. Sultan pakai apa? Yes, correct. It's not a hat, it's not the hat. Okay, ini adalah alat regalia kita. Tengkolok diraja. Sultan kita tidak menggunakan crown ya. Sultan kita akan menggunakan tengkolok diraja. Thank you, Mirshan. Mirshan, this is tengkolok diraja. So this all adalah alat regalia kita. So this is tengkolok diraja, alat regalia. Cogam agama. Satu adalah anda boleh nampak yang tinggi, lagi satu pendek. Lagi satu adalah gendik diraja. Gendik diraja is the crown for the princess. Princess pula. Queen. That is gendik diraja. Kemudian kita ada kalung diraja. Now the necklace, right? Kalung diraja. And then kita ada pending diraja. Pending diraja is the belt untuk raja, because raja memakai not to say kain sangga, what is kain pelikat, right? Betul lah, guys? Raja pakai kain pelikat ke? Betul lah. The kain, after that beliau akan sarungkan kita punya keris kan. So on top of it kita ada the big belt. That was they call sebagai pending diraja. So that is kita punya sampai dah sayang. Okay, alright, okay. So kita lihat yang ini balik. Alright, so that is alat regalia, and then kita ada cap mohor, okay, royal endorsement ya, cap mohor mengesahkan arahan daripada sultan. So that is lambang-lambang. Nah, apa artinya wilayah taklukan dan wilayah naungan? Okay, give me 2 minutes, let me finish this bahagian, boleh ke? Because my target is 1.2 and 1.1, I have to finish it. Nah, apa itu wilayah taklukan, apa itu wilayah naungan? Wilayah taklukan, wilayah yang diperoleh melalui peperangan. Okay, antaranya kita ada Pahang, Pulau Kuala Linggi. Okay, Kuala Linggi, and then kita ada Kelantan, Rokan, Indragiri, Kampar. So ini adalah wilayah taklukan. Wilayah naungan, wilayah yang menerima ketuanan Kesultanan Melayu Melaka sama ada melalui perkahwinan atau persahabatan. Contohnya kita ada Lingga, Patani dan juga Kedah. Boleh faham? Can. So bahagian ini kita nak bahagikan kepada berapa, sayang? 2. 2 bahagian, iaitu kita tulis apa? Kedaulatan dan juga lambang-lambang. Each you must have 3 points. Fahamkah? So today Faham. kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang kita punya Kesultanan Melayu Melaka. Correct or not? Yeah. Okay. Now, before cikgu tinggalkan, cikgu give a 1 or 2 question. We see this question ya. Okay. Okay. Now, namakan kerajaan yang mewarisi ciri-ciri negara bangsa berikut di Asia Tenggara.
Apa negeri yang mewarisi ciri-ciri negara bangsa kerajaan yang pada awalnya? The first one. Yes, C. Sriwijaya. Thanks a lot, my dear. Okay, now. Namakan kerajaan yang berjaya mewarisi Kesultanan Melayu Melaka. Dia mewarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka. What is the answer? Sriwijaya Raja. No, sayang. Yang berjaya mewarisi. D. Sriwijaya is the first one, darling. Dia is the base. From there, it go to Melaka. Dari Melaka, kerajaan yang mewarisi Kesultanan Melayu Melaka adalah Johor Riau. Nah, apakah asas kerajaan-kerajaan di alam Melayu sebelum kedatangan kita punya barat? Apa asas? What is the main thing? Mereka ada apa? The important thing mereka ada apa? Perundangan dan juga pentadbiran. Okay, perundangan dan pentadbiran ya. Okay. Okay, right. So very good, Kavinish. Correct. Okay, now kita lihat soalan yang ini. Apakah yang menjadi tonggak kemunculan sesebuah kerajaan? Apa yang menjadi tonggak kemunculan? Okay, I got the answer here. B, correct. Pemerintah, correct, Masya. Okay, betul, Masya. Okay, bagaimanakah rakyat mengakui kekuasaan seseorang sultan? Bagaimana mereka mengakui? D or C? C. C, Logan. Betul, sayang. Yes, Logan. Mereka menumpukan taat setia. Alright, now. Kalau raja, baru kita ada gubal undang-undang. Tapi this is rakyat mengakui kekuasaan, menumpukan taat setia. Nah, apakah kesan hubungan timbal balik yang diamalkan dalam Kesultanan Melayu Melaka? So what happened? Bila rakyat dengan pemerintah, they are like in a very good relation. What happened? Okay. A, correct, betul. Kesejahteraan hidup rakyat. Now, number 4. Okay, only number 5, don't worry ya. Apakah kepentingan lambang-lambang tersebut? Kita ada nobat, kita ada regalia. Alat-alat ini menunjukkan apa? D, kedaulatan, correct. Okay, right. Now, and the final one. Mengapakah Kesultanan Melayu Melaka berjaya meluaskan wilayah pengaruhnya? Why? Kenapa? Yes, memperoleh taat setia rakyat. Okay, can I understand, sayang? Boleh faham so far? Boleh. Boleh ya. So with then, I will end the class today. So today or tomorrow, I will send this one and I will put everybody in the group. So nanti cikgu akan tanyakan siapa punya kawan-kawan tak ada, let me know, then I will add you all in the group ya. Okay, cikgu akan bentuk. Teacher, what days are the classes? What are the classes, sayang? Now, for this month, because What day? Which one, sayang? Which classes? Sejarah lah. When are the classes? Like every week? Okay, we supposed to have the class on Tuesday, 7:30 hingga 9. Dan juga kita kena ada kelas on another one is Monday 4 to 5:30. Tetapi now I cannot do Monday class because I'm still holding my SPM batch. Yang batch lama still teaching. So I got 6 classes with them. So it's like clashing with my timing. That's why now I'm holding 1 class only for this month. Starting from next month kita akan ada 2 kelas. Boleh faham? Okay. Until SPM finish. Until SPM, because sejarah paper is only 25 February. So once the exam finish ready, we can go back to 2 timing. Either you come on Monday 4 to 5:30 or you go for Tuesday 7:30 to 9. You boleh pilih mana. But today, this month, I cannot do that because my timetable is very packed. I hope you'll understand. Huh? Boleh ya? Zafran faham? Okay. Yes, sure. All right, okay. See you guys then. Love you Good all. night, sure.
Good night, guys. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Thank you, Good sir. night, teacher. Okay, darlings. Bye, Bye-bye. teacher. Good night, guys. Good night. Thank you, teacher. Bye, Bye. teacher. Good Okay, night. bye-bye. Good night. Bye, Akil. Bye, guys. Thank you, Saranya.